Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid, rakan guru serta audiens sekalian. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali dalam video sesi penerangan untuk playlist Cekal BMX6. Saya Kabuki Teacher macam biasa. Pada hari ini kita akan melihat aktiviti murid-murid khususnya di SK Selipong ataupun rakan guru yang berminat untuk menggunakan bahan saya untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran sepanjang minggu ini. Baik, kita nak lihat apakah aktiviti yang akan dilakukan sepanjang minggu ini. Jadi kita lihat dahulu. Sebelum tu kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, dalam video yang lepas saya ada menyatakan kepada para audiens semua dan murid-murid serta guru-guru sekalian yang untuk kali ini kita mengubah sikit, kita buat modifikasi memandangkan kita ada baki 12 topik lagi. Jadinya saya telah melaksanakan dan membuat review bersama rakan guru yang lain tentang aktiviti yang saya akan gabung jalinkan jika rakan guru semua ingat untuk Bahasa Melayu tahun 6. Setiap tema mempunyai 3 topik ya, ada 3 topik. Jadinya apa yang saya laksanakan untuk minggu ini, kita akan menggabung jalinkan ketiga-tiga topik tersebut dan kita laksanakan pembelajaran berasaskan tema. Baik, untuk rakan guru sekalian, untuk melaksanakan pengajaran berasaskan tema ini berdasarkan kajian dan juga pembacaan, kita tidak boleh laksanakan pembelajaran tema ini terlalu lama. Maksudnya untuk minggu ini, straight kita belajar, contohnya kita nak cuba buat aktiviti daripada topik tersebut, kita buat banyak-banyak hanya untuk tema itu. Jadinya itu tidak sesuai. Walau bagaimanapun ada suggestion yang menyatakan walaupun aktiviti kita dah laksanakan aktiviti untuk minggu ni, so minggu depan kita jump untuk tema yang baru. Minggu lagi 1 jam lagi, dan dia akan rotate lagi semula untuk melaksanakan aktiviti itu. Tidak semestinya bila kita dah gunakan tema semua sekali tu, murid akan habis belajar. Tidak, mereka masih belajar tetapi mereka kena pusing balik lah. Kita akan repeat balik semula ikut tema-tema tersebut. Supaya apa? Supaya di sini kita akan melatih kemahiran mereka, bukan lagi berdasarkan pada silibus mata-mata yang cikgu semua kena, yang cikgu-cikgu semua yang saya pasti rusing untuk selesaikan ya. Jadi kita nak lihat dulu apakah aktiviti untuk minggu ni, khususnya untuk murid-murid tahun 6 di SK Selipong. Baik, saya akan kongsikan bersama rakan guru apakah aktivitinya. Baik, ini adalah slide bagi PDPC Cekal BMX6. Cikgu-cikgu semua dah tengok kat situ ada tema Damainya Bumiku. Saya pasti rakan guru semua ingat di manakah tema ini berada dalam buku teks. Baik, seterusnya ini adalah sesi penerangan. Kita nak melihat dulu apakah objektif dan aktiviti yang disediakan berserta dengan tarikh dan teknologi yang saya pilih untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran ini. Baik, seterusnya ini adalah objektif pembelajaran. Kita lihat di sini objektif ini telah merangkumi 4 objektif ya, 4 objektif, dan kita juga ada 4 aktiviti yang merangkumi pada SP tertentu. Jadi kita lihat di sini untuk objektif yang pertama, murid-murid semua kena membaca petikan dengan jelas dan lancar mengikut perenggan. Aktiviti ini dilaksanakan pada 6 Julai ya, pada hari ini.
SP-nya adalah ia merangkumi SP 2.32. Seterusnya kita apabila mereka dah baca, kita bagi teks ya, bagi petikan supaya mereka boleh menjawab soalan. Itu telah merangkumi objektif yang kedua, iaitu menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. 7 Julai pada hari esok, ia merangkumi SP 3.33. Baik, seterusnya pada 8 hari bulan, murid akan berbincang, mereka akan memberikan pendapat ya, di mana mereka akan menyatakan bahan yang boleh dijadikan baja dan menyatakan sebab. Ini akan dilaksanakan pada 8 Julai yang merangkumi SP 2.62, dan yang terakhir, murid semua akan menghadiri satu sesi live chat bersama saya. Ya, kita akan buat kelas untuk menulis ulasan yang saya akan buat secara live streaming, dan saya harap rakan guru semua, para audiens semua yang berminat ya, boleh promote bersama anak-anak murid supaya dapat menonton sesi ini. Ini adalah objektif yang keempat yang menyatakan bahawa menulis ulasan lengkap berdasarkan rangka ulasan yang dibincangkan yang akan dilaksanakan pada 9 Julai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton pada sesi ini, set a date dengan kami. Temu janji kita pada 9 Julai ini untuk live streaming aktiviti membincangkan rangka ulasan berdasarkan petikan. Objektif ini merangkumi SP iaitu 3.91. Baik, ini adalah aktivitinya, antara aktivitinya. Baik, ini adalah aktiviti penerangan yang dilaksanakan pada 6 Julai. Di sini murid semua kena menonton video ini di halaman YouTube. Saya akan bagikan pautan, akan bagikan pautan dalam kumpulan teachers cikgu Tube, dan juga saya akan sharekan pautan tersebut di kumpulan WhatsApp murid-murid tahun 6. Selepas itu apabila dah selesai menonton, diharap kali ini ramai yang akan memberi respon, khususnya murid-murid tahun 6 di SK Senibong. Sila tuliskan selesai dan nama pada bahagian komen. Ini adalah aktiviti pilihan, tetapi ia merupakan aktiviti yang kita lihat ya sebagai satu pemerhatian bagaimana mereka ini peka terhadap aktiviti ini, apakah mereka ini rela hati untuk melaksanakan aktiviti ini. Baik, seterusnya ini adalah aktiviti satu yang dilaksanakan pada hari ini juga, di mana murid-murid di SK Senibong perlu membaca petikan secara keseluruhan. Mereka kena baca petikan secara keseluruhan. Seterusnya kena pilih satu perenggan daripada petikan tersebut. Mereka kena rekod video pembacaan masing-masing. Seterusnya kongsikan video tersebut di kumpulan WhatsApp. Jika murid-murid ni ada buku teks, boleh rujuk muka surat 132. Ini adalah seingat saya ia adalah topik yang ketiga dalam tema damainya Bumiko ya. Jadinya murid-murid semua boleh buat aktiviti ini. Malam ni boleh terus buat, buka buku, minta abang atau akak ataupun buat selfie recording untuk untuk membuat recording bacaan dan terus hantar ke kumpulan WhatsApp. Di situ nanti kita akan menilai macam mana murid-murid ini membaca petikan tersebut ya. Baik, seterusnya kita nak teruskan kepada aktiviti yang kedua, dilaksanakan pada 7 Julai pada hari esok, di mana murid ini akan membaca petikan pada muka surat 136. Ya, muka surat 136 ni ia berkaitan dengan teknologi bas elektrik ya, bas elektrik. Jadinya di situ murid kena membaca keseluruhan petikan. Ya, di situ juga cikgu telah menjana soalan untuk dijawab, dan murid-murid semua akan menjawab soalan pemahaman dalam aplikasi Quizizz. Soalan ini bercampur,
cikgu sediakan soalan aneka pilihan dan juga soalan respon terbuka. Jadi murid-murid semua, walaupun respon terbuka ini tidak dilaksanakan dalam tidak dilaksanakan dalam Google Form aktiviti ni, murid kena jawab seperti mana yang kita telah bincangkan, seperti mana dalam video refleksi cikgu yang lepas. Murid kena ambil take note, ya, kena ambil cakna markah yang akan diberikan berdasarkan pada setiap soalan tersebut, dan pastikan jawab mengikut ayat penuh, ya, dan pastikan mempunyai isi terhadap soalan tersebut. Menjawab senang cerita, ia mengikut kehendak soalan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan aktiviti ketiga yang dilaksanakan pada 8 Julai, ya. Di sini murid-murid semua akan laksanakan tugasan secara kolektif, ya, di mana mereka semua akan memberikan cadangan bahan-bahan untuk dijadikan baja. Bahan itu bermaksud bahan organik, ya, bahan organik ke ataupun contohnya macam sisa makanan, apa lagi, mungkin bahan tinja. Jadinya murid semua bukan saja boleh mencari maklumat itu di internet, boleh juga bertanya dengan ibu bapa apakah cadangan untuk bahan-bahan dijadikan sebagai baja, ya. Okey, bila murid-murid semua dah explore, murid-murid semua dah terauka di Google ke ataupun bertanya ibu bapa atau tanya kawan-kawan. Okey. Lepas itu pilih satu bahan, okey. Pilih satu bahan dan nyatakan kenapa awak pilih bahan tersebut. Sebagai contoh, cikgu pilihlah tulang ikan. Okey, tulang ikan. Kenapa cikgu pilih tulang ikan tersebut? Okey. Sebab dia, sebab dia mungkin cikgu boleh tulis rumah saya menjadikan ikan sebagai makanan harian. Jadinya banyak lambakan tulang ikan di rumah saya dan dibuang oleh ibu ke dalam tong sampah. Jadinya saya ambil tulang tersebut, saya hancurkan dan kemudian saya letakkan tulang yang telah dihancurkan itu di dalam dalam pasu bunga ke ataupun ditanam dahulu ke untuk dijadikan sebagai baja asas. Okey. Baik, seterusnya bila kita dah pilih bahan, okey, kita dah nak menyatakan sebab pemilihan bahan tersebut, tuliskan cadangan tersebut, ya, di dalam aplikasi Padlet. Tulis dekat dalam tu dan nanti cikgu akan review aktiviti kamu dari semasa ke semasa. Seterusnya untuk aktiviti yang terakhir, ya, aktiviti yang terakhir yang akan dilaksanakan pada 9 Julai nanti, murid akan mencari maklumat dalam petikan berdasarkan panduan yang diberi. Okay, kita akan laksanakan aktiviti menulis ulasan, tetapi kita buat dua fasa, di mana fasa yang pertama kita akan buat live streaming. Macam mana nak membuat ulasan. Okay, sebab kita dah lihat dalam video yang lepas, video refleksi yang lepas, di mana murid-murid ini kita minta mereka untuk membuat ulasan. Okay, ada yang tidak ingat dan kita modifikasi aktiviti tersebut, okay, menjadi aktiviti untuk memindah isi penting. Walau bagaimanapun tugasan itu dilihat tidak mencapai objektif, okay, tapi mereka ada effort, itu adalah satu usaha yang bagus. Tapi untuk kali ini kita cikgu akan bersama-sama dengan murid semua, kita nak tengok apakah soalan ulasan tersebut dan kemudian kita akan cari maklumat dalam petikan. Dan apa yang murid akan buat, murid akan baca petikan dan nyatakan isi-isi yang sesuai berdasarkan soalan untuk kita jadikan sebagai sebagai isi kepada ulasan kita. Apabila kita dah kumpulkan semua isi itu, kita akan membincangkan, ya, macam mana kita nak membuat ulasan berdasarkan template yang cikgu telah ajarkan kepada murid-murid semua, okey, ketika sebelum tempoh PKP ini.
Okay, apabila kita dah selesai sesi live streaming tersebut, murid-murid semua akan menulis ulasan berdasarkan petikan yang dibaca, tapi bukan petikan yang dibaca, sebenarnya berdasarkan kepada bahan-bahan yang kita telah bincangkan dalam sesi live streaming tersebut. Pindahkan je dan murid-murid semua dah selesai menulis ulasan. Seterusnya, kita akan laksanakan aktiviti refleksi. Aktiviti ni kita akan laksanakan pada 11 Julai, di mana pada hari itu kita akan membuat refleksi berdasarkan kepada aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang minggu ini. Ya, murid-murid akan memberi refleksi PDPC yang mereka telah lalui. Ini ada dalam arahan yang cikgu telah sediakan dalam aplikasi Wakelet. Nanti cikgu akan tunjukkan kepada rakan guru semua, murid-murid dan juga para audiens semua apakah macam mana saya sediakan Wakelet ini. Dan seterusnya, di samping murid memberi refleksi perasaan mereka selepas belajar unit ini, saya juga akan melaksanakan ulasan hasil kerja murid. Kita akan review semua aktiviti mereka dan kita akan memberi ulasan tugasan yang telah diselesaikan. Aktiviti ini akan dimuat naik di halaman YouTube supaya murid-murid semua boleh menonton hasil kerja mereka yang akan saya ulas ya. Ini adalah senarai nama murid yang terlibat dalam tugasan ya untuk unit ini, untuk tema ini ada 8 orang keseluruhannya. Okey, di sini kalau kita lihat yang paling utama, tugasan utama ada 4 dan ada 2 tugasan pilihan. Okey, baiknya untuk aktiviti penerangan murid kena tonton dan juga menyatakan nama dan selesai. Okey, seterusnya untuk tugasan pertama, rekod pembacaan kamu berdasarkan pada petikan yang telah disediakan. Untuk tugasan yang kedua, murid kena menjawab soalan pemahaman berdasarkan pada petikan. Yang ketiga, murid kena memberi pendapat dan pendapat itu kena masuk di dalam aplikasi. Dan yang keempat, murid kena menulis ulasan ya. Kalau cikgu beritahu tadi, sebenarnya ada 2 aktiviti, kena tengok live chat dan juga buat ulasan. Jika murid semua yang hadir live chat, cikgu akan tandakan dengan warna lain. Okey, kalau yang buat tugasan, okey, maksudnya murid tu tak datang, tapi dia dapat menyelesaikan tugasan. Murid ni dapat hantar Google Form semula, cikgu akan terus bagi warna emas sebab tugasan ini adalah berdasarkan kepada penghantaran tugasan itu. Penghantaran tugasan iaitu menulis ulasan. Awak hantar balik ulasan tu kat cikgu, Google Form tu. So terus dapat cikgu akan tandakan emas walaupun awak tak menonton video. Tapi kalau eloknya awak kena tonton ataupun awak sertai live chat supaya awak boleh berkongsi maklumat, awak boleh menolong kawan-kawan juga ya. Dan yang terakhir adalah refleksi di mana murid akan memberikan refleksi pembelajaran mereka, apa yang mereka rasa, perasaan mereka, dan mereka kena tulis perasaan tersebut, perasaan mereka lepas belajar tema ini di Padlet juga. Baik, seperti yang saya janjikan, ini seperti yang saya janjikan, saya akan kongsikan bersama para audiens semua dan rakan guru Padlet bagi cekal BMX6 untuk tema Damainya Bumiku. Baik, di sini kita dapat lihat, okey, ini adalah penerangannya, halaman bahan pembelajaran. Okey, bagi tema yang ke-8, murid dan murid-murid semua boleh rujuk muka surat 125 hingga 114. Walaupun nampak banyak, kalau kita dapat lihat kat sini hampir 19 muka surat untuk kita selesaikan dalam jangka masa 1 minggu. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan guru semua yang menonton sesi ini, sebenarnya ini adalah aktiviti unpack curriculum di mana saya akan, walaupun kita ada 3 topik yang murid ini akan tempuh,
saya akan pilih satu aktiviti berdasarkan daripada daripada topik-topik tersebut. Maksudnya saya pilih, okey ni saya akan gunakan bahan ini dan kita modifiedkan ia menjadi satu aktiviti. Bukannya maksudnya saya akan semua sekali saya rangkumkan semua, tidak. Saya akan gunakan daripada halaman 125 hingga 144 ini dijadikan sebagai bahan saja. Bahan itu saya ambil dan saya ubah supaya menjadi aktiviti yang boleh saya taksir, ya. Baik, kita lihat di sini objektif pembelajaran. Baik, kalau kita lihat di sini aktiviti apa yang mereka akan dapat. Okey, ini merangkumi 4 objektif. 4 objektif ni juga kita akan jadikan dia sebagai aktiviti, dan aktiviti yang kita buat berdasarkan pada objektif perlu juga berdasarkan kepada SP, standard pembelajaran, supaya kita mudah sebenarnya kalau kita ada tandakan macam ni, SP ni 2.32 ini, kita boleh rujuk kepada di SKP kita apakah tahap murid ini, adakah layak untuk dapat 3, 4, 5, 6. Sebab saya pasti untuk murid-murid tahun 6 saya tak boleh cakap 100%, tetapi ada perkara-perkara terpencil mungkin akan diberi sebagai 1 atau 2, tapi normally kita akan boleh award mereka 3 dan ke atas. Okey, cikgu-cikgu semua ini sebagai cadangan, boleh tulis objektif dan tulis kat SP, jadikan sebagai rujukan. So kalau ada nazir datang pun tak susah untuk kita menyatakan ni daripada SP ni daripada SP ni untuk tujuan penilaian. Okey, seterusnya ini adalah tugasan yang pertama. Saya dah di samping saya bagi penerangan berdasarkan pada PowerPoint ini, saya juga tulis di bahagian di dalam halaman Wakelet ini arahan-arahan dia, okey, di mana mereka baca. Jadinya kalau murid-murid semua tak ada buku teks, boleh buka halaman ini, Wakelet ini. Di sini ada bahan di sini cikgu sediakan juga petikan yang murid-murid kena baca. Ini bijaknya nenekku, yang ini seingat saya ambil unit yang kedua dalam tema yang ke-8 untuk aktiviti pembacaan. Okey, pilih je mana-mana, pilihlah satu ni ke, ini ke, okey. Dah pilih, lepas tu terus baca. Cikgu galakkan kalau macam ini ada 2 ni kan, okey bacalah 2 perenggan terus, janganlah nampak pendek sangat baca ini kan, ni 2 baris. So gabungkan terus, ini baca dan ini baca. Okey, jadinya nampaklah awak punya pembacaan tu lebih expand, lebih terbesar, lebih dibuka, lebih expand lah. Okey, lebih lebih luas. Okey, baik, seterusnya ini tugasan yang kedua. Ini adalah petikan dari muka surat 136. Ini dalam topik yang ketiga untuk tema yang ke-8. Okey, murid kena buka ni, okey, buka halaman Wakelet ini, baca ni, lepas tu pergi ke quizzes, masukkan kod dan jawab soalan berdasarkan pada petikan ini. Okey, jadinya boleh dibaca. Seterusnya aktiviti yang ketiga, di sini adalah aktiviti memberi cadangan. Okey, jadinya pergi pada bahagian damainya bumiku ini, di Padlet ni tekan, and then murid-murid semua boleh bagi komen. Okey, ni cikgu tunjukkan demo adalah halaman dia. Maksudnya kat sini kalau murid-murid semua nak bagi cadangan, boleh tekan tambah ni, terus tulis apakah bahan yang awak gunakan dan juga kenapa awak pilih bahan itu untuk dijadikan sebagai baca. Kalau nak letak gambar pun tak ada masalah. Okey, ini ada arahan tugasan sama yang cikgu telah ambil dari PowerPoint, cikgu letak sini saja. Jadi nak cikgu ulang bagi semula, jika nak memberikan pendapat boleh tekan pada bahagian bulat tambah ni, so boleh terus tulis. Okey, berikan cadangan bahan, satu saja bahan, jangan banyak-banyak, satu saja bahan. Okey, apa-apa saja bahan yang awak rasa sesuai. Okey, pilih satu, lepas tu berikan sebab awak pilih bahan tersebut, dan jika awak ada gambar, pilih gambar yang sesuai lah, janganlah contohnya tinja awak nak letak gambar, so kalau benda tu tak relevan, tak payah letak lah gambar so nanti takut orang cakap apa pula Jadinya di situ, ini untuk tugasan yang ketiga. Baik, ini adalah tugasan yang keempat. Tugasan yang keempat ni murid kena jawab
kena menulis ulasan. Okey, kalau kita lihat di sini, tuliskan ulasan kebaikan program satu murid satu pokok. Okey, jadinya murid-murid semua yang menonton video ini, kalau ada kesempatan, ada masa, awak boleh cari dah bahan dekat sini apakah kebaikan dia punya kata kuncinya adalah kebaikan program satu murid satu pokok. Jadinya sila rujuk kat sini. Okey, manakah kebaikan-kebaikan dia ataupun awak nak ubah suai kebaikan dia. Selepas tu kita akan buat sesi live streaming dan murid semua akan berbincang berdasarkan petikan ini apakah isi-isinya berdasarkan kepada soalan yang diberi. Kemudian kita juga akan bincangkan template untuk menulis ulasan dan kemudian awak semua akan menulis ulasan dalam Google Form ya. Baik, yang terakhir adalah refleksi. Untuk tugasan refleksi ni, apakah perasaan kamu selepas selesai mempelajari topik ini? Ini adalah satu topik umum menyatakan perasaan. Okey, apakah yang awak nak kongsi? Sila kongsikan pengalaman belajar tema ini di halaman Padlet ya, halaman Padlet. Tulis apa yang awak rasa dan kemudian cikgu akan review awak punya refleksi awak tu. Baik, untuk minggu ini apa yang cikgu harapkan murid-murid semua dapat menghadiri setiap sesi live streaming yang cikgu akan laksanakan ya. Yang set kita punya temujanji pada 9 Julai. Kepada rakan guru semua, pada audiens semua yang menonton yang ada anak darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kalau nak join sekali pun tak ada masalah. Yang tahun 3 pun nak tengok sekali pun tak ada masalah. Ini adalah sesi free of charge. Murid-murid semua boleh tengok sesi live streaming ini yang kita akan laksanakan pada 9 Julai. Jadinya boleh tengok, boleh join macam mana kita laksanakan mencari isi daripada petikan. Lepas tu macam mana isi tersebut kita akan transformkan dalam bentuk perenggan menggunakan template ulasan. Okey, itu satu harapan cikgu. Yang kedua, cikgu harap untuk kali ini kita dah beralih untuk makluman murid-murid semua, kita dah beralih, kita tidak lagi guna unik lagi, kita terus gunakan tema. So dia akan bergerak lebih laju. Maksudnya minggu depan awak akan pergi tema yang baru, minggu lagi satu akan masuk tema yang baru. Jadinya cikgu harap untuk 4 tema yang terakhir ini, cikgu harap semua murid dapat terlibat sekali supaya kita dapat menilai kamu untuk dijadikan sebagai PBD dan bila ada evidence ini mudahlah cikgu untuk menyatakan dalam PBD kamu murid ini dah buat aktiviti ni sekian, aktiviti sekian dan dapat berapa tahap penguasaan kamu yang membolehkan kamu untuk masuk ke sekolah-sekolah asrama ya. Awak kena fikir depan murid-murid tahun 6. Okey, ini adalah peluang kita. Okey, kita jadinya tolong gunakan peluang ini. Hadir semua sesi yang hadir semua sesi yang cikgu anjurkan. Lepas tu selesaikan semua tugasan yang cikgu beri supaya cikgu dapat nilai kamu dan seterusnya InsyaAllah awak akan ada tempat di sekolah-sekolah yang awak mahu masuk. Okey, baik. Seterusnya dua harapan cikgu itu, cikgu harap murid-murid tahun 6 di SK Senimpung dapat dapat buat sama-sama. So nanti awak akan mendapat ganjaran yang baik pada masa yang akan datang. Baiklah, kepada para audiens semua, rakan guru dan juga murid-murid yang menonton video ini, kita dah sampai ke penghujung sesi penerangan bagi tema Damainya Bumiku, iaitu tema 8 dalam Bahasa Melayu tahun 6. Jadinya pada rakan guru semua, pada audiens semua yang hendak menonton video ini lagi ataupun video lepas ataupun video sesi pengajaran dan pelajaran murid-murid ini ataupun hendak menonton sesi bual bicara Talk at White, iaitu playlist saya, playlist Talk at White, ataupun hendak menonton
eksplorasi teknologi di dalam playlist My Inno Life. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher, dan jika hendak mendapatkan maklumat terkini ataupun hendak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang saya laksanakan sepanjang hari atau sepanjang minggu, ataupun hendak mendapatkan peluang-peluang bekerjasama, jangan lupa untuk follow saya di Facebook, MNM Sabik. Follow di Facebook dan kita boleh berkomunikasi dua hala. Mungkin kita boleh membuat jalinan kolaborasi antara sekolah-sekolah dan pusat pendidikan kami. Baik, kita tutup sesi pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.